Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada tuan yang dah bersama kita, Tuan Azrai, minta tolong bagi maklum balas. Tuan Azmi Nor, minta tolong beri maklum balas suara ya, jelas ataupun tidak, sebelum kita mulakan. Tuan Mim Fauzi, macam mana ya suara? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada tuan-tuan yang bagi maklum balas. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi al-kiram wa ashabil izam ila kafatil anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada'i was salihin wal ulama ila amilin wa arwah masyayikhina wa walidina wa masyayikhihim wa walidihim wa li jamil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa khususan lil musannif fi hadzal kitab al-imam al-hafiz Abu Zakaria Muhyiddin Yahya bin Sharaf An-Nawawi wa usulihi wa man yantasibu ilaihi ajma'in wa khususan li hadhihi niyati wa li kulli niyatil khairi wa salamati fid din wa dunya wal akhirah. Sya'ulillahi wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidil mursalin wa khatamin nabiyyin wa syafi'il muznibin wa ala alihi wa ahli baitihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'in tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Salatan wa salaman tasliman katsiran bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba aw yuktab abadal abidin wa daharad dahirin ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya muallimal hikmah 'allimna, ya muallimal hikmah 'allimna, ya muallimal hikmah 'allimna. Allahumma 'allimna ma jahilna wa zakkirna ma nusina. Allahumma inna nastaudi'uka ma 'allamtanahu fardudhu ilaina inda hajatina ilaihi wa la tansanahu ya rabbal alamin. Rabbi yassir la tu'assir ya karim. Rabbi tammim bil khair. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma wa alhiqna bis salihin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. La haula wa la quwwata illa billah. La haula wa la quwwata illa billah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Wa amma sidqu faqala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Wa rawayna 'anil ustaz al-Qushairi rahimahullahu qala as-sidqu imadul amri wa bihi tamamuhu wa fihi nizamuhu. Qala wa aqallu sidqi istiwa'u sirri wal alaniyah. Wa rawayna an Sahlin rahimahullahu qala la yashammu raihata sidqi 'abdun dahana nafsahu aw ghairahu
ila akhirih, wallahu a'lamu bissawab, wa ilaihil marji' wal ma'ab. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Syukur kita ke hadratillah kerana dan limpah kurnianya, izin dan pertolongannya dapat kita bersama-sama sekali lagi pada malam ini. InsyaAllah kita sambung perbicaraan kitab Bustanul Arifin Wasabiluz Zahidin, karangan Al-Imam Al-Hafiz Abu Zakaria Muhyiddin Yahya bin Sharaf An-Nawawi, ghafarallahu lahu wa liwalidayhi wa li jami'il muslimin wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Jadi insyaAllah malam ni kita sambung pada perbicaraan di bab yang ketiga. Bab yang ketiga, fasal yang pertama lagi, ya. Bab yang ketiga, fasal yang pertama. Mana bab yang ketiga ni pada bicara tentang ikhlas dan juga siddiq, dan juga as-sidqu, apa dia nanti depan kita bicara. Jadi ini bab yang ketiga. Kalau daripada kitab ini, inisiatif susunan tuan penterjemah, iaitulah Fadilatul Syekh Ahmad Fahmi Zamzam Al-Banjari hafizahullah. Disusun ini pada bab ketiga. Namun kalau kita lihat dalam nuskhah yang asal teks bahasa Arab yang ada, antaranya yang terbitan Darul Minhaj, kitab ini disusun 4 bab. Ni tak apalah, nanti akhir nanti kita akan bicarakan akhir penghujung kitab ini insya-Allah taala. Namun dalam bab yang ketiga ni perbicaraannya berkenaan dengan tentang ikhlas, tentang ikhlas dan juga siddiq. Apa itu siddiq? Iaitu benar ataupun jujur. Jadi telah lalu fasal yang pertama tentang membicarakan tentang ikhlas, yang mana secara ringkasnya, ikhlas ni makna bahawa kita tidak mengkehendaki dengan amal ketaatan yang kita lakukan, melainkan kerana hendak menghampirkan diri kepada Allah, menjunjung titah perintah dan mengharapkan keredaan Allah SWT. Itu makna ikhlas. Namun hari ini kita nak sambung ni pada perbicaraan tentang as-sidqu. As-sidqu ataupun kita orang boleh sebut siddiq. Dia maknanya as-sidqu ini daripada sudut bahasanya dia diddul kazib. Maknanya jujur lawan dusta. Lawan dia dusta. Kalau benar, maknanya benar ataupun jujur, lawan dia dusta, tipu. Itu dia pada sudut bahasa. Ada juga dengan pengertian makna ikhbaru. Al-ikhbaru makna memberitahu sesuatu, bima, dengan sesuatu yang memberitahu tentang sesuatu, dengan sesuatu yang bertepatan dengan realiti dan diri sesuatu yang diberitahu tu. Itu dikatakan as-sidqu, benar tu. Jadi ini perbicaraan benar ni, seperti mana kita telah sedia maklum, dia memang berkait dengan perbicaraan ikhlas. Kalau dalam kitab matan teks Arab, kita sebenarnya masih pada bab yang pertama. Sebab kalau dalam kitab terjemahan ni, inisiatif tanpa terjemah, mungkin kerana bab pertama tu panjang, beliau jadikan dia 3 bab. Sebenarnya bab 1, 2, 3 ni adalah masih lagi di dalam bab yang pertama. Lepas ni bab yang menyusul bab keempat tu bab yang kedua. Pada bab yang kelima tu nanti ada 2 bab dihimpunkan dalam satu bab tu. Maka secara totalnya kalau dalam teks Arab, kitab ini 4 bab. Kalau dalam kitab terjemahan ini 5 bab. Tak ada masalah lah tu. Okey, kembali. Jadi pada perbicaraan benar ni, kata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, ada pun as-sidqu atau benar itu, maka firman Allah Ta'ala dalam surah At-Taubah ayat 119 yang berbunyi, Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa kunu ma'as-sadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu akan Allah. Yakni bertakwalah kamu kepada Allah, yakni dengan menjunjung titah perintahnya, buat yang disuruh, tinggal yang ditegah. Itu makna takwa. Wa kunu, dan jadilah kamu ma'as-sadiqin, bersama-sama dengan orang yang benar.
Jadi pada ayat ini tuan-tuan, ada perintah Allah Subhanahu taala terhadap takwa dan juga bersifat dengan benar, as-sidqu. Pada firman Allah taala, wa kunu ma'as-sadiqin, jadilah kalian orang-orang, atau jadilah kamu bersama-sama dengan orang yang benar. Siapa dia orang-orang yang benar ni? Iaitulah daripada kalangan para anbiya wal mursalin was-siddiqin. Jadi kalangan orang-orang yang benar ni, orang-orang yang benar, maknanya ini adalah perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dalam kitab Ihya Ulumuddin, ataupun yang seumpama kitab Al-Arba'ina fi Usuluddin karangan Al-Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Zainuddin Muhammad Al-Ghazali, benar ni seolah-olah ia salah satu daripada rukun ikhlas. Baik, jadi kita maklum makna kita ni diperintahkan oleh Allah SWT untuk beramal ibadah. Jadi dalam pada masa kita amal ibadah, kita diperintahkan supaya ikhlas. Jadi ikhlas itu tu apa pengertian ikhlas? Maka nak faham pengertian ikhlas, kata Imam Al-Ghazali tu, dia adalah sesuatu yang bersusun daripada 3 perkara. Seolah-olah 3 perkara tu rukun bagi ikhlas. Dia ada asal, dia ada hakikat, dia ada kesempurnaan. Jadi yang asalnya iaitulah niat. Ikhlas ni dia bicara niat. Niat ni maknanya keazaman dan juga qasad kita, tujuan kita, kehendak yang membangkitkan, mendorongkan kita pada satu amalan tersebut. Yang keduanya, menafikan sebarang campuran pada amalan. Dengan kata lain, menetapkan amalan tu semata-mata kerana Allah, bukan kerana mendapatkan perkara keduniaan. Dan yang ketiganya, kesempurnaan. Ikhlas itu terletak pada benar. Jadi benar ni, kata nama as-sidqu ini, kata Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam kitab Ihya, ia diguna pakai pada 6 tempat. 6 tempat. Secara ringkasnya, benar pada tutur kata, segala tutur kata, pada kata-kata kita. Maknanya kita, apa yang kita ungkapkan, apa yang kita khabar, apa yang kita bagi tahu, hendaklah benar. Tidak boleh tipu, melainkan tempat-tempat yang benarkan syarak. Kerana tipu secara umum berdosa. Itu benar pada tutur kata. Yang kedua, benar pada niat. Benar pada niat itulah merupakan salah satu daripada rukun ikhlas. Benar pada niat. Niat-niat tu mestilah niat yang maknanya yang kuat. Maknanya keazaman tu keazaman yang sungguh kuat. Maknanya niat itu kerana Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kerana selain Allah. Itu niat yang benar. Tak ada padanya tak ada padanya penyekutuan ataupun riak. Kita buat amal ibadat kerana nak selain Allah. Yang ketiganya, benar pada azam. Azam tu makna cita-cita kita. Cita-cita nak buat sesuatu kebaikan. Bukan cita-cita nak buat kejahatan. Jadi cita-cita yang benar ni adalah cita-cita yang kuat. Yang tidak ada lagi kesangsian, berbolak-balik lagi. Tak ada lagi rasa nak buat ke tak nak buat. Itu masih taradudan. Taradud, berpapah hati. Tidak. Tak dinamakan benar pada cita-cita. Itu ketiga, benar pada cita-cita. Yang keempat, benar pada penyempurnaan cita-cita. Benar pada penyempurnaan cita-cita. Terkadang kita cita-cita baik, tapi bila sampai waktu kita diberi keluasan untuk menunaikan, adakah kita menyempurnakan apa yang kita azamkan tu tadi, apa yang kita cita-citakan tu? Jadi di situ terletaknya benar pada cita-cita. Yang kelima, iaitu benar pada segala amalan lahiriah. Amalan-amalan yang melibatkan anggota luaran kita, gerak-geri kita, diam kita. Mestilah menggambarkan apa yang di dalam. Jangan di luar lain, di dalam lain. Maknanya di luar tu kita nak, maknanya kita menunjukkan seolah-olah kita melakukan amal taat kerana Allah, tetapi dalam hati kita lalai, dalam hati kita mengharapkan perkara-perkara selain Allah Ta'ala daripada jumlah perkara riak. Maka itu tidak benar pada amalan-amalan lahiriah. Dan yang terakhir, benar pada semua tingkatan-tingkatan dalam tingkatan agama. Dalam amalan-amalan yang melibatkan hati selain daripada keimanan.
benar pada kita tu betul-betul kita takut, benar pada kita betul-betul benar-benar berharap, benar-benar kita tawakal. Apa makna benar pada takut? Kalau benar pada takut ni, makna kita sungguh-sungguh takut. Kalau kita takut sesuatu tu, kita akan lari daripada sesuatu tu. Bukan kita mendekat sesuatu tu. Kalau kita berharap sesuatu, kita akan usaha kepada mendapatkan sesuatu yang kita harapkan. Itulah benar pada takut, pada harap. Kalau kita sekadar kita kata kita benar, kita takut, sekadar kita kata kita harap, tetapi kita tak lari daripada perkara yang kita takut, dan kita tidak pula melakukan perkara-perkara untuk mendapatkan apa yang kita harapkan, maka itu tidak benar pada tingkatan-tingkatan di dalam tingkatan-tingkatan amalan-amalan hati. Itulah 6 semua 6 ni. Kalau siapa-siapa yang sempurna 6 ni, dia panggil dia tu bersifat, dia panggil dia tu dengan gelaran as-siddiq. Jadi siddiq dia adalah merupakan isim fa'il. Dia sirah mubalaghah dia panggil. Pengertiannya mendalam. Orang yang bersifat dengan benar, as-sidqu, disebut dia sebagai as-sadiqu. Itu tingkatan-tingkatan benar pula. Tingkatan benar ada beberapa tingkat pula. Benar ada beberapa perkara. Lepas tu tingkatan ada beberapa tingkat. Antaranya orang yang kalau bersifat dengan benar, dia panggil dia as-sadiqu. Orang yang bersifat dengan benar, jujur. Jujur dengan Allah, jujur dengan makhluk, jujur dengan diri sendiri. Kalau benar dia semakin banyak perkara-perkara yang dia benar, dalam jumlah-jumlah 6 perkara tadi tu, maka dia dipanggil dia saduq. As-saduq, as-sadiqu yang paling rendah, kemudiannya as-saduq, kemudian yang paling tinggi sekali as-siddiq. Yang mubalaghah paling lebih banyak lagi kebenaran, meratai kebenaran. Seperti mana Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, kenapa dia namakan sebagai As-Siddiq? Kerana beliau banyak membenarkan akan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa pengertian benar ni tuan-tuan? Di sini Imam Nawawi berkata Imam Al-Qushairi rahimahullah ta'ala, ayat ini dalam kitab Risalah Al-Qushairiyahnya, benar itu ialah punca segala urusan. Tu belum definisi benar lagi. Nak bagi tahu benar ni ataupun as-sidqu ataupun jujur. Jujur itu adalah punca ataupun asas segala urusan. Dengannya pula ia menjadi sempurna. Dengannya dengan benar ataupun dengan jujur tu, kejujuran itu, urusan itu menjadi sempurna. Dan pada benar itu pula akan tersusun segala urusan itu. Sama ada urusan dunia maupun urusan agama. Dan beliau berkata lagi, ini tuan-tuan highlight kan. Ini definisi benar. Had yang paling minima. Definisi yang paling ringkas tentang benar tu apa dia? Sekurang-kurang benar itu ialah sama hal yang rahsia. Rahsia makna yang dalaman, di dalam hati, dengan yang nampak. Nampak ni luaran, lahiriah. Mesti sama yang dalam hati kita dengan yang di luar. Yang ini pada perkara-perkara kebenaran, khususnya pada perkara-perkara amal ketaatan. Itu dia kata, kalau jangan kita di luar lain, di dalam lain, itu ada unsur nifaq dia panggil. Unsur kemunafikan. Maknanya dia izharul iman wa ikhfaul ataupun wa ibtanul kufri. Menzahirkan keimanan, dia mengaku dengan lidah, mengucap 2 kalimah syahadah. Membenarkan ketuhanan Allah, kerasulan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi dalam hati dia ingkari, seperti mana Allah Taala perikan dalam Al-Quran golongan orang yang munafik. Jadi pendusta ataupun penipuan, kejujuran yang paling parah sekali dan paling teruk sekali, paling tinggi sekali, paling teruk sekali, azab bersangatan pedih, azab siksaan di hari kemudian, golongan al-munafiqin. Antara kenapa? Kerana mereka ini tidak jujur. Wallahu yashhadu innal munafiqin, wallahu ya'lamu annaka la rasulullah, wallahu yashhadu innal munafiqina lakazibun. Allah Ta'ala bersaksi bahawa annal munafiqina, sesungguhnya orang munafik itu adalah penipu, pendusta. Jadi itu dia. Jadi kemudian kata Tuan Pengarang lagi,
Dan berkata Sahal rahimahullah, Sahal bin Abdullah At-Tustari, tidak akan mencium bau kebenaran seorang yang menipu diri sendiri atau menipu orang lain. Orang yang tak jujur dengan diri, tak jujur dengan orang lain, tak jujur dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kemudiannya, jadi pada bicara yang di sini tuan-tuan, Tuan Pengarang telah nyatakan kepada kita definisi benar. Fahamlah kita apa itu benar, ya. Jadi perincian benar tu tuan-tuan boleh tengok dalam kitab-kitab yang beliau karang sendiri, seperti kitab Al-Muhazzab, Syarah Al-Muhazzab, ataupun kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhazzab bagi Imam Asy-Syairazi, yang mana kitab Majmu' karangan Imam Nawawi lah. Di situ ada beliau sebutkan tentang as-sidqu ini panjang lebar. Yang mana kita juga sedia maklum bahawa as-sidqu ini, jujur ini, salah satu daripada sifat yang wajib bagi sekalian para anbiya wal mursalin. Dan makna kalau kita tu nak sempurna betul kita punya ikhlas, kita dalam amal taat, kerana ikhlas itu penentu terhadap penerimaan dan balasan bagi amalan kita, tuan-tuan, maka kita hendaklah bersifat dengan benar. Benar, ya, jujur, kita bersifat dengan jujur. Jadi tidak akan mencium bau kebenaran, makna tidak akan dapat terbimbing, dapat hidayah, petunjuk Allah Ta'ala seseorang yang menipu diri sendiri ataupun menipu orang lain. Lain dekat dalam, lain di luar, lain di dalam. Dan berkata Zunnun rahimahullah Ta'ala, kebenaran itu pedang Allah, tidak diletakkan ke atas sesuatu kecuali dapat dipotongnya. Apa makna ni? Kebenaran itu adalah pedang Allah, Saifullah. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah Ta'ala, memetik perkataan Zunnun Al-Misri rahimahullah Ta'ala, as-sidqu Saifullah, ma wudi'a ala syai'in illa qata'ahu. Jadi maknanya kebenaran itu pedang Allah, yakni seumpama ni pemutus ataupun pemotong. Jadi pedang ni pemutus, pemotong yang digunakan oleh pendekar, pahlawan di dalam peperangan untuk nak menumpaskan musuh. Jadi yang ini selari dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala, iza ja'al haq wa zahaqal batil. Apabila datang kebenaran, apabila datang kebenaran, maka tumpaslah kebatilan. Sesungguhnya terhapuslah kebatilan. Sesungguhnya kebatilan itu sudah lama terhapus. Jadi perkara jujur, benar ni maknanya bukan dusta, bukan kemunafikan, bukan kepura-puraan, adalah merupakan benar tu, sifat benar tu adalah merupakan seumpama pembantras ataupun penumpas terhadap perkara-perkara dusta. Kemudiannya, dan berkata Imam Al-Haris, ataupun maknanya dengan makna apa? Benar itulah, kejujuran itulah yang memisahkan. Maknanya bila kita putus, potong, pisah, memisahkan di antara kebenaran dan juga perkara yang batil, di antara hak dan juga batil. Berkata Imam Al-Haris Al-Muhasibi rahimahullah Ta'ala, ini nak memberikan ciri-ciri orang benar, bersifat dengan benar ni, as-sadiq, orang yang bersifat dengan as-sidqu. Makna martabat paling tinggi sekali dalam bab ni adalah orang yang bersifat dengan siddiqiyah, sehingga digelarkan sebagai as-siddiq. As-siddiq ini termasuk dalam jumlah orang yang Allah Ta'ala beri nikmat, yang kita minta setiap hari dalam salat, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami ya Allah jalan yang lurus. Jalan siapa? Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang telah kau beri nikmat ke atas mereka. Siapa jalan orang yang telah Allah Ta'ala beri nikmat tu? Dalam ayat lain Allah Ta'ala menyatakan yang mana golongan yang telah Allah Ta'ala beri nikmat itu ialah minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-salihin, pada golongan nabi-nabi dan juga siddiqin. Nampak tak? Salah satu pangkat. Benar ke? Makna perkara benar ini adalah merupakan paksi
Apa ni, ataupun adalah merupakan, kalau kita tadi awal tadi tu dikatakan bahawa benar itu seperti mana kata Imam Qushairi kan, maknanya punca segala urusan, jadi dan juga kesempurnaan, penyempurna segala urusan, dan juga penyusun disiplin bagi segala urusan, khususnya urusan-urusan keagamaan, begitu juga keduniaan. Yang ini di sisi Imam Haris Al-Muhasibi, kita akan dapati orang yang benar ialah orang yang tak peduli dengan runtuhnya harga dirinya pada pandangan makhluk, asal ia dapat membaikkan hatinya. Baik, ini petanda orang yang bersifat benar. Kita jadikan ini sebagai cerminan terhadap diri kita sendirilah. Sebab kejujuran ni, terlebih utama kita cek, kita nilai kejujuran diri kita, khususnya dalam kehidupan kita beragama, perhubungan kita dengan Allah, begitu juga perhubungan kita dengan makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Adakah kita sentiasa benar, ataupun kita ini ada dusta, ada ketidakjujuran? Adakah kita jujur ataupun kita ni tak jujur? Yang orang yang berpura-pura, na'udzubillah, summa na'udzubillah, nastaghfirullah wa natubu ilaih. Jadi antaranya, dia tak pedulikan runtuhnya harga dirinya pada pandangan makhluk, makna penilaian orang lain terhadap diri dia, asalkan sempurnakan ayat tu, asalkan dia dapat membaiki hatinya, mengelokkan diri dia, agama dia. Faham? Tak masuk dekat sini orang yang tak ambil peduli apa kata orang dengan dia perbuatan-perbuatan maksiat yang dikerjakan secara terang-terang. Itu salah tu. Itu tak termasuk. Sebab kalau kita ikut pengertian jujur, ada orang jujur maknanya, kalau kita kata jujur tadi tu, as-sidqu tu makna memberi tahu sesuatu yang bertepatan dengan realiti yang sebenar, ya. Contohnya seperti tu, seseorang tu dia tu dia apa yang disampaikan tu memang betul, bukan cerita palsu, atau perkara-perkara kebaikan, ataupun termasuk juga perkara betul tetapi perkara-perkara kejahatan. Contohnya seperti dia melakukan amal maksiat, dosa, orang lain tak tahu, kemudian yang dia sangka dia jujur itu adalah perkara yang diperintahkan Allah Ta'ala, pada dalam merupakan perintah Allah Ta'ala, kita pun jujurlah, terus terang cerita dekat orang, aku dah buat dosa bagian-bagian. Itu tidak dituntut, bahkan dilarang. Mana kita ifsyak, kita mendedahkan, kita membuka pekung kita sendiri, kita mendedahkan keaiban kita sendiri, adalah perkara yang ditegah. Itu tak termasuk pada jujur di sini. Makna kita tu, pada kita nak memperbaiki diri kita, amalan kita, ketaatan kita, zahir batin kita, kita tak peduli penilaian orang terhadap diri kita. Perincian dia tengok depan tu sikit tu. Ia tak suka terhadap penglihatan manusia kepada amalan-amalan. Tak suka ni terhadap penglihatan ni, makna pengetahuan. Orang tahu amal kebaikan, dia tak suka. Dan ia tidak benci bahawa manusia mengetahui apa jua jahat daripada perbuatannya. Kalau orang tahu tentang kejahatan dia tak benci, dia tak marah. Sebab kerana kebencian terhadap perkara tersebut adalah sebagai bukti bahawa ia menghendaki sesuatu yang lebih daripada harga dirinya yang sebenar. Maka hal yang seperti ini bukan termasuk dalam ikhlasnya para siddiqin. Baik, jadi maknanya di sini ada petanda, pengecaman, bahawa sesungguhnya kalau kita ni orang yang ikhlas pada amal taat, dan kita benar pada keikhlasan kita tu, jadi kita tak kisahlah dengan pujian orang ataupun cercaan orang. Kita tak kisah, sebab perkara, jadi itu petanda kita ada kejujuran, jujur. Tetapi kalau seandainya kita masih kisah lagi terhadap, mengambil peduli terhadap penilaian orang terhadap diri kita, dengan amal taat kita buat tu, kita masih lagi ambil peduli. Maknanya kalau seandainya kalau dia tu puji kita, ataupun kita suka nak bagi tahu, mendedahkan amalan kita, kita cerita apa kita buat, perkara-perkara amal taat, bangun malam lah, baca Quran dan seumpamanya, puasa sunat dan seumpamanya, bersedekah banyak, kita suka cerita, kita suka dapat pujian orang, ataupun perkara-perkara keduniaan yang kita maksudkan, maka itu tu kita tidak benar lagi pada ikhlas. Kita tidak benar lagi. Apabila kita tidak benar, berarti kita belum lagi ikhlas. Faham tu? Jadi
Begitu juga kalau orang tahu tentang dosa kita, kita pun benci, kita tak suka orang tahu. Sebab orang akan pandang rendah kepada kita, pandang hina kepada kita, tak suka. Itu pun masih lagi. Sebabnya yang nak diambil peduli adalah pandangan Allah Ta'ala terhadap diri kita. Kemudiannya dikatakan bahawasanya apabila engkau meminta daripada Allah akan sidik, maka Allah Ta'ala akan memberi akan dikau akan cermin, yang dengan cermin itu engkau dapat melihat akan segala sesuatu daripada keajaiban dunia dan akhirat. Di sini tuan-tuan ada memberitahu bahawa sidik itu benar tu adalah seumpama cermin. Cermin kita ni kalau orang rabun kan, kalau orang rabun kita tak nampak sesuatu dengan jelas. Yang jauh nampak dekat, dekat nampak jauh, macam fata morgana ya. Jadi kalau begitu, apabila kita berhajat kepada cermin untuk nak memantulkan ataupun nak mereflekskan yang kita tak nampak keadaan yang sebenar tu, untuk kasih jelas kebenaran tu. Begitulah bandingannya apabila kita memohon kepada Allah Ta'ala akan sidik, kejujuran, dan Allah SWT kurniakan kepada kita seolah-olah kita mendapat cerminan untuk dapat kita melihat segala perkara-perkara yang sangkut paut dengan keimanan dan keagamaan kita. Kemudiannya berkata Junaid Al-Baghdadi rahimahullah, orang yang benar selalu berubah keadaannya sampai 40 kali sehari, sedangkan orang yang riak adalah tetap atas satu keadaan yang tertentu selama 40 tahun. Ini apa makna dia? Depan pengertian dia, tengok muka surat sebelah tu. Maksud perkataan ini ialah orang yang benar itu ia berpusing mengikut pusingan kebenaran dalam semua keadaan yang dihadapinya. Apabila ia melihat sebarang kelebihan pada satu amalan, maka ia bertindak mengikuti amalan tersebut walaupun ia menyalahi adat atau kebiasaannya. Dan apabila timbul di hadapannya satu perkara yang lebih baik daripada apa yang sedang ia lakukan, sedangkan kedua perbuatan itu tidak dapat dilaksanakan sekaligus, maka ia akan bersegera mengerjakan perkara baru yang lebih baik itu walaupun menyalahi kebiasaannya. Dan begitulah seterusnya keadaannya, maka barangkali ia terpaksa berpindah daripada satu hal kepada hal yang lebih baik sebanyak 100 kali sehari ataupun 1000 kali atau lebih dari itu, kerana mengikut kebaikan yang lebih sempurna yang timbul di hadapannya daripada masa ke semasa. Adapun orang yang riak, maka dia sentiasa dalam satu keadaan saja, sehingga jikalau ia nampak di hadapannya satu perkara baru yang lebih sempurna, ia tidak melaksanakannya, maka ia akan tetap dalam keadaan yang lama kerana ia mengambil kira dalam hal ini akan pandangan manusia. Ia bimbang jikalau bertukar keadaannya, maka akan hilang pengaruhnya di hati orang ramai. Maka oleh kerana itu sentiasa berada dalam keadaan yang lama. Baik tuan-tuan, Imam Nawawi kemudian quote kata-kata Imam Junaid Al-Baghdadi rahimahullah ta'ala, bahawa orang yang benar ni, orang yang jujur lah, dia setiap hari dia berubah-ubah sampai 40 kali. Itu kata Imam Junaid Al-Baghdadi. Nak menyatakan perubahan dia tu banyak. Adapun orang-orang yang tidak benar, orang yang riak, dia hanya kekal dalam satu-satu keadaan dalam satu jangka masa yang lama. Kemudian Imam Nawawi jelaskan, perincikan dalam huraian yang kita baca tadi. Jelas lah tu. Jadi secara ringkasnya dapat disimpulkan, orang kalau dia bersifat jujur, dia setiap hari dia akan berubah-ubah kepada keadaan yang baik ataupun yang lebih baik. Itu kesimpulan dia. Dia akan sentiasa berubah-ubah dengan keadaan yang baik ataupun lebih baik. Jadi kerana apa? Kerana orang yang benar, orang yang jujur ni, dia sentiasa ingin memperbaiki diri dan menambah baik akan diri. Maka kalau seandainya dia melakukan dosa, dia cepat-cepat beristighfar, mohon keampunan. Seandainya dia mendapati amalan yang dia buat ni tak berapa afdal, dia dapat tahu ada amalan yang lain rupanya yang lebih afdal lagi, dia akan memilih amalan yang lebih afdal walaupun bertentangan dengan kebiasaan dia. Maka yang ini ni maknanya orang-orang yang jujur, dia sentiasa berubah. Perubahan dia tu berdasarkan kepada kejujuran dia tu, kebenaran dia tu, dan kemudiannya perubahan dia tu ke arah yang baik dan juga yang lebih baik. Sedangkan orang yang riak, dia tu sentiasa dia kekal dalam satu-satu keadaan, walaupun dia tahu ada perkara yang lebih baik lagi yang sepatut dilakukan, tetapi dia tetap kekal dalam keadaan tersebut. Kenapa dua-dua golongan ni berbeza? Iaitu terletak pada niat di hati dia tu. Yang pertama tadi tu, orang yang kalau benar-benar dia ikhlas, benar-benar dia tu dia ikhlas mengharapkan
kehampiran kepada Allah dan redha Allah SWT dengan amal taat, dia pasti mencari-cari dan akan beramal dengan amalan-amalan yang baik dan lebih baik. Sedangkan orang-orang yang riak ni, dia hanya yang dia ambil berat, yang dititik beratkan apa penilaian orang terhadap dia. Dia nak jaga followers dia, pengikut dia. Kan kalau dia ubah kan, kalau dia berubah kan, dia nanti kan lari pula pengikut dia. Jadi dia nak mempertahankan. Sentiasa dia di dalam kepura-puraan. Jadi sedangkan orang yang benar, maka ia hanya berharap dengan ibadahnya itu akan keridhaan Allah Ta'ala. Itu jelas. Maka ia pun berpindah dari satu keadaan kepada keadaan yang lain, yang lebih baik pada pandangannya. Dan ia tidak perlu mengambil peduli dengan perkataan orang lain. Biarlah orang nak marah pun, orang tak suka ke. Jadi aku tahu ini lebih baik lagi, aku buat yang inilah. Sesungguhnya aku telah menghuraikan masalah ini dengan panjang lebar di awal kitab Syarah Al-Muhazzab. Itu kitab Majmu'. Kitab Majmu' karangan Al-Majmu' karangan Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Syarah bagi kitab Al-Muhazzab. Al-Muhazzab karangan Imam Asy-Syirazi dan rahimahullah ta'ala. Dan aku sebutkan di sana dalilnya. Aku terangkan pula contoh-contohnya. Dan di sini hanya sebutkan ringkasannya sahaja. Wallahu a'lam. Habis. Baik. Jadi kalau yang tuan-tuan nak berhajat berpanjang pada perbicaraan as-sidqu ni, beserta dengan dalil dia, kita dah maklum dah kan, benar ni perintah Allah Ta'ala. Kita diperintahkan benar. Benar pada semua keadaan tadi sebenarnya yang kita sebut tadi tu. Bercakap mesti betul, niat mesti betul, cita-cita mesti betul, mesti jujur. Penyempurnaan cita-cita pun kita kena jujur. Kita kena jujur pada amalan-amalan luaran, begitu juga amalan-amalan dalaman. Maka itu perintah Allah SWT. Namun perincian dia tu, dalil-dalil dia, huraian dia panjang lebar, tuan-tuan boleh tengok dalam kitab Syarah Muhazzab ataupun kitab seperti mana kitab Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala dalam kitab Ihya pun panjang lebar juga dibicarakan tentang al-ikhlas was-sidqu. Jadi ikhlas sidq ni memang berkait. Jadi semoga kita Allah Ta'ala jadikan dalam jumlah orang-orang yang benar dan banyak benar dan masuk dalam jumlah orang siddiqin. Amin ya rabbal alamin. Baik. Wallahu a'lam. Yani Allah SWT lah yang maha mengetahui. Maha mengetahui. Fasal yang seterusnya. Fasal yang kedua. Fasal yang kedua daripada 3 fasal dalam bab ini. Jadi pada fasal yang kedua ni, Imam Nawawi rahimahullah ta'ala menyatakan tentang ihdarun niyah. Menghadirkan niat. Menghadirkan niat, jaga niat pada ketika mengerjakan ketaatan. Terdahulu kita dah maklum tentang niat ni. Maka berselisih pendapat di kalangan ulama' pada mendefinisikan niat. Maka secara ringkas Imam Nawawi menyatakan niat itu adalah al-azam dan juga qasad. Mana azam cita-cita dan juga qasad tu tujuan kita. Maknanya ada sebahagian ulama membezakan azam ni sebelum kita buat sesuatu tu. Makna qasad ini berserta dengan awal permulaan kita buat sesuatu tu. Maka untuk memastikan segala amal ketaatan kita itu ikhlas, kita mesti menjaga niat. Menghadirkan niat pada segala amal ketaatan. Amal-amal ketaatan, amal-amal yang menghampirkan diri dan juga amalan yang menghampirkan diri kepada Allah. Amal-amal ketaatan, amal-amal apa yang Allah Ta'ala fardukan, apa yang Allah Ta'ala sunatkan, apa yang Allah Ta'ala tegah kita daripada melakukannya, apa yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala tegah kita daripada melakukannya, kan? Itu makna dalam jumlah taat lah, buat yang disuruh, tinggal yang ditegah. Begitu juga amal-amal kehidupan seharian kita. Kalau niat kita betul, maka walaupun perkara-perkara adat, dia masukkan dalam jumlah taqarrub ilallah. Seperti mana ada dalam bahagian fasal yang kedua ni diterangkan. Jadi kata Imam Nawawi, seperti mana yang diterjemahkan, ketahuilah sesungguhnya sesiapa yang hendak mengerjakan sebarang ketaatan walaupun sedikit sekali, maka hendaklah ia menghadirkan niat. Iaitu apa dia? Menghadirkan niat bahawa mengqasad, highlightkan yang ini ni. Mengqasad ia dengan amalnya itu untuk mencari keridhaan Allah. Jadi niatkan dalam hati kita
Setiap amalan yang kita lakukan itu untuk mencari, nakkan redha Allah Ta'ala, bukan nak redha makhluk, nak redha Allah. Dan hendaklah niatnya itu bersama dengan amalannya. Nampak? Bersama dengan amalan. Start daripada awal amalan lagi sampailah selesai amalan tu. Niat tu kita mesti nak kerana Allah Ta'ala, nakkan keredaan Allah Ta'ala, bukan nak keredaan makhluk. Jadi masuklah dalam hal ini semua bentuk ibadah. Semayang, puasa, wuduk, tayamum, iktikaf, haji, zakat, sedekah, menunaikan hajat orang lain, ziarah orang sakit, menghantar jenazah, memulakan salam, jawab orang yang bersin, ingkari kemungkaran, menyuruh dengan kebaikan, perkenankan jemputan, menghadiri majlis-majlis ilmu, majlis zikir, menziarahi para ulama, memberi nafkah kepada keluarga, memuliakan tetamu, memuliakan sahabat-sahabat dicintai, menghubung silaturahim, bermuzakarah ilmu, berbincang ilmu, mengulang kaji, mengajar, belajar, mentelaah kitab, menulis, mengarang, memberi fatwa dan seterusnya, sehingga perlu ia berniat apabila ia hendak makan, minum dan tidur. Nampak? Jadi niat ni, menghadirkan niat ni, antara perkara yang merupakan kewajipan kita menghadirkan niat pada semua amalan yang disebut sebentar tadi itu. Pertamanya kerana nak memastikan amalan kita itu sah. Sah, mematuhi syarat rukunnya. Sah, kerana tak sah amalan tanpa niat. Amalan ketaatan fardu ke yang sunatnya. Yang keduanya untuk memastikan ganjaran yang akan kita terima di hari kemudian. Dia berdasarkan kepada niat tu, nanti akan depan akan dijelaskan. Jadi itu nyatalah dalam perkara-perkara amal ketaatan. Perkara-perkara adat kehidupan, kata Tuan Pengarang tu, sehingga perlu ia berniat apabila ia hendak makan. Makan, perkara adat, bukan ibadat. Makan, minum dan tidur, maka hendaklah ia berniat pada demikian itu. Ni terus bagi contoh. Untuk apa kita makan, minum, tidur ni? Menguatkan badan atau nak merehatkan tubuh badan supaya lebih cergas lagi selepas makan atau berehat tersebut. Untuk kita nak, supaya kita dapat cergas, kita dapat sehat, dapat rehat, kita dapat lagi melakukan amal taat dengan segar, dengan sempurna. Begitu pula halnya apabila ia berkehendak untuk bersama dengan isteri. Bagi yang dah berumah tangga, kan? Apa niat kita ketika bersama? Jadi peranan menghadirkan niat ni tuan-tuan, nanti habiskan tu hujung tu. Hendaklah ia juga berniat untuk mengekang nafsunya dan melihara dirinya daripada terjerumus ke dalam perkara yang haram atau memikirkannya. Maka sesiapa yang tidak berniat pada segala perbuatan ini, pasti ia terluput daripada mendapatkan pahala yang sangat besar. Dan dalil yang menunjukkan perlunya niat dalam segala perbuatan ini ialah hadis, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala amalan itu diberikan ganjarannya mengikut niat. Maka hendaklah kita sentiasa berdoa kepada Allah supaya kita diberi taufik dan hidayah untuk berbuat demikian. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah Ta'ala bagi kita taufik untuk menghadirkan niat. Baik. Jadi menghadirkan niat ini pentingnya. Pertamanya supaya terhasil ikhlas tu. Sebab kita dah maklum kan ikhlas tu apa? Nafyu syaub anin niyati. Menafikan sebarang jenis campuran pada niat. Maknanya apa? Dengan kata lain, niat kita tu mestilah lillahi ta'ala, la li ghairihi. Kerana Allah Ta'ala. Bulat, semata-mata kerana Allah Ta'ala. Bukan kerana selain Allah. Bukan kerana makhluk. Bukan kerana manusia. Bukan kerana dapat puji. Bukan kerana dapat perkara-perkara duniawi. Bukan. Yang itu tu niat tu. Jadi kita perlu hadirkan niat tu pada semua amal taat. Bahkan kalau kita hadirkan sekali pun, maknanya kalau kita tak hadirkan pada amal taat yang wajib yang sunat, jadi amalan kita tu secara umumnya tidak sah. Okey? Kemudiannya apabila kita tu ataupun pada kita ada sertai dengan kehendak selain Allah Ta'ala, niat selain Allah Ta'ala, maka dia jadi riak, binasa keikhlasan. Maka ini untuk pastikan kita tu, amal kita tu sah dan ikhlas dan Allah Ta'ala terima. Itu kita perlu hadirkan niat pada seluruh amalan kita, every single. Bukan wakil sekali, once and for all. Bukan. Sekali je kita, aku niat, maknanya kita niat buat amal ibadat, semayang aku
Semua sembahyang aku sepanjang hidup aku lillahi ta'ala, once and for all. Sekali tu ya. Tak jadi. Jadi setiap solat yang kita kerjakan, setiap amal taat yang kita kerjakan, begitu juga setiap perkara-perkara adat yang kita kerjakan. Dan boleh juga dia tu lari hanya sekadar perkara-perkara adat tu, kalau tanpa niat yang salihah, dia hanya jadi sekadar perkara-perkara keduniaan lah. Yang mana perkara-perkara keduniaan ni yang disenangi oleh nafsu kita, oleh diri kita. Suka pada kerehatan, keseronokan, kelazatan, kesedapan, diberi penting kita. Jadi dalil kita perlu menghadirkan niat ni, seperti mana hadis yang pada awal bab yang pertama tu, mula-mula sekali Tuan Pengarang bawa hadis innamal a'malu binniyat, kan? Tu yang mana apa? Sesungguhnya segala amalan itu adalah diberi ganjaran ataupun kesahihannya berdasarkan niat. Maka hendaklah kita sentiasa berdoa kepada Allah supaya kita diberi taufik, dan Allah Ta'ala jadikan kita boleh berupaya untuk nak melakukan amal taat dan hidayat petunjuk yang menyampaikan kita kepada maksud kita mendapatkan keredaan Allah. Perkataan para ulama pada masalah niat. Jadi di sini pula Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala mendatangkan beberapa kata-kata ulama tentang perihal ataupun persoalan yang bersangkut paut dengan niat ni. Antaranya berkata para ulama ahli bahasa, ahli fiqh, ulama lughah, fuqaha dan usuliyun. Mereka berkata pada mendefinisi ataupun pada mentafsirkan innama pada hadis innamal a'malu binniyat tu, hadis niat tu, hadis yang besar tu, hadis yang 1/2 ilmu, ada kata 1/3 ilmu. Jadi innama tu, pengertian innama tu disebut perkataan innama adalah satu perkataan yang digunakan untuk al-hasru. Innama ni dinamakan dia adatul hasri. Adatul hasri, perkakas, alat untuk nak menghinggakan sesuatu. Apa makna menghinggakan sesuatu pekerjaan? Dan menafikan yang lain daripadanya. Dan sebenarnya hal ini telah pun saya sebutkan di awal bab ini. Awal bab ini ni, iaitu pada muka surat 15. Kalau dalam satu naskah naskah yang terbaru, muka surat 15 lah. Iaitu pada kata selepas daripada hadis innamal a'malu binniyat tu. Ada diterangkan tu. Perkataan innama tu, bahawa dia adalah adatul hasri. Makna dia apa? Apa-apa yang disebutkan selepas lafaz innama tu adalah sesuatu yang perkara tu sangat kukuh kedudukan dia. Dan pada masa yang sama, lafaz innama ni dia mengeluarkan atau dia menafikan segala perkara yang tak termasuk. Maknanya dia dalam keadaan apa? Dalam kata lain, adatul hasri ni alat untuk kita nak menghanggakan, makna memagarkan sesuatu kawasan supaya tak termasuk. Mana-mana yang bukan kawasan itu tak termasuk dalam kawasan tu. Mana-mana kawasan tu pula jangan terkeluar daripada kawasan tersebut. Itu dia panggil nak menghinggakan sesuatu. Itu perkataan innama. Pengertian innama, kita selalu pasang makna innama hanya senya. Macam tu. Hanya senya segala amalan berdasarkan niat. Itu. Dan para ulama juga ada berkata, telah sampai kepada kami perkataan Imam Abu Yahya Habib bin Abi Sabid radhiyallahu anhu, mufti Kufah, yang merupakan seorang tokoh yang sangat pakar, sepakati oleh ulama akan kedalaman ilmunya. Itu ketika beliau ditanya tentang apakah amalan paling susah sekali untuk dilaksanakan, lalu beliau menjawab, amalan itu ialah menghadirkan niat dalam hati. Di sini kata-kata ulama tentang niat, tengok pertama ni dikatakan bahawa niat itu menjadi penentu kesahihan dan juga penerimaan amalan. Satu. Kemudiannya niat itu adalah amalan yang paling susah. Nak mengekalkan niat, nak menghadirkan niat tu. Kerana kita berhadap dengan cabaran apa? Cabaran riak. Sebab ada riak, binasa lah. Boleh aja kita semayang kerana nak dapat pujian orang. Sebabnya secara umumnya kita selain daripada para anbiya wal mursalin, kita manusia biasa, nafsu kita memang cenderung kepada perkara-perkara keduniaan, seperti pujian orang, kata-kata baik terhadap kita, ataupun kenikmatan perkara-perkara keduniaan, pangkat, darjat,
kemewahan harta benda, pengaruh, pengikut, populariti, publicity, glamourity dan seumpama kan, famous. Jadi memang kita jadi itulah cabaran tu, maknanya kita nak benar-benar kita nak menjaga niat kita daripada mula amal taat sampai selesai lillahi ta'ala, tak ada kerana orang lain, tak ada kerana makhluk, tak ada riak. Itu jadi perkara yang susah. Bahkan yang paling susah ada seperti mana yang dikatakan oleh Mufti Kufah tadi, Sufyan As-Tsauri pun begitu juga, tidak melatih sesuatu yang lebih susah daripada niat. Yazid bin Harun rahimahullah ta'ala, tidak susah niat itu kecuali kerana sangat mulia. Itu highlight kan. Kenapa niat ni susah sangat? Sebab susah sebab niat tu sangat mulia. Bayangkanlah niat, niat tu saja dah membezakan kita ni baik ke tak baik di sisi Allah. Jadi bukan maknanya secara ghalibnya perkara-perkara yang mulia itu sukar, susah. Baik perkara keduniaan, baik perkara-perkara keagamaan, lebih-lebih lagi lah. Hanya saja dijaga nama baik ni, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dijaga nama baik, dipelihara nama baik seseorang itu mengikut niatnya. Ni dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini menerangkan tentang kelebihan niat. Kelebihan niat maknanya Allah Taala pelihara nama baik kita. Orang yang niat dia tu ikhlas, benar, jujur lillahi ta'ala, Allah Ta'ala pelihara nama baik dia di dunia dan juga di akhirat. Berkata ulama lain pula, hanya saja diberi, highlightkan diberi tu. Diberi seseorang itu mengikut niatnya. Maknanya ini merujuk kepada apa yang akan kita terima nanti di hari kemudian adalah berdasarkan apa yang kita niatkan. Balasan dia tu al-jaza'u mislul amal. Ini kaedah. Balasan tu ia sebanding dengan amalan. Apa balasan? Kalau yang niat yang baik lillahi ta'ala, balasan dia yang menanti syurga lah, keredaan Allah, kelepasan daripada neraka. Sebaliknya kalau niat selain Allah, riak, menyengutukan Allah Ta'ala dengan makhluk, maka balasan dia tu kemurkaan Allah dan juga azab seksa yang bersangatan pedih. Na'udzubillah. Berkata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, aku bercerita-cerita bahawa orang ini nak bicarakan tentang kata-kata ulama' lagi tentang niat. Yang mana di sini Imam Syafi'i betapa mementingkan keikhlasan. Sehingga kan beliau seorang immatul mazahib bercita-cita azam yang kuat. Orang siapa-siapa yang belajar dengan beliau, anak-anak murid beliau, kalau mengajar tak bangsakan ataupun tak nasbahkan, tak kata ini kata-kata Imam Syafi'i. Ini aku belajar pada Imam Syafi'i. Itu dia punya harapan tu. Harapan dia, maknanya dia mengajar tu bukan nakkan kepada populariti. Berkata Imam Syafi'i lagi, aku tidak bermunazarah. Ini bermunazarah, berdebat, berbahas dengan seseorang dengan niat untuk mengalahkan, bukan niat untuk menang. Nampak tak? Menafikan niat nak menang. Menetapkan niat dia apa? Tengok depan tu. Tapi aku berkehendak bila aku bermunazarah, berdebat dengan seorang, bahawa kebenaran itu nampak pada sisinya. Mana tujuan, mana munazarah yang dipuji oleh Allah Ta'ala dan syariat ialah apa dia? Iaitulah berdebat untuk kita nak menzahirkan kebenaran. Bukan kerana nak menang, bukan kerana nak pujian. Ada sangkut paut juga tu. Bila menang dapat pujian, tak menang kalah, orang duk hina, duk troll kita. Dan beliau juga berkata, aku tidak bercakap, beliau Imam Syafi'i lagi kata, aku tidak bercakap dengan seorang, berbicara dengan seorang, kecuali aku berkehendak bahawa adalah sentiasa ia mendapat taufik dan kebenaran serta diperbantukan dapat mendapat pemeliharaan daripada Allah Ta'ala. Ini bukan Imam Syafi'i nak berbual kosong. Niat dia tu kerana mesti nak bantu. Kalau bersembang dengan orang, mesti ada nak bagi nasihat ke, tunjukkan kebenaran, supaya dapat pemeliharaan daripada Allah Ta'ala dunia akhirat. Berkata Imam Abu Yusuf, murid Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala, berkehendaklah kamu dengan ilmu itu akan Allah Ta'ala. Akhir sekali Imam Nawawi rahimahullah ta'ala dalam fasal yang kedua ini, pada membicarakan tentang menghadirkan niat, maknanya beliau memetik perkataan Imam Abu Yusuf, anak murid Imam Abu Hanifah rahimahullah, Nu'man bin Sabit, berpesan supaya apa? Berkehendaklah kamu highlightkan tu. Dengan ilmu itu akan Allah Ta'ala. Ini kalau menuntut ilmu.
Kita menuntut ilmu, kita mesti nakkan Allah. Nakkan Allah ni makna apa? Dah awal lah berkali-kali kita terangkan. Ingat, ini dia menjadi tonggak ikhlas ni. Semua amalan kita, kita mesti ada niat kerana nakkan Allah Ta'ala. Makna apa? Nakkan kehampiran kepada Allah. Nak diredai oleh Allah. Kalau nak detail lagi, kita nak Allah Ta'ala ampun dosa-dosa kita. Kita nak Allah Ta'ala terima amal-amal kita, walaupun serba-serbi kekurangan. Kita nak Allah Ta'ala redha kita, kita kasih kita, rahmati kita dunia akhirat. Lepas kita daripada hukuman, azab seksa bersangatan pedih, dapat kita, selamat kita dengan masuk ke dalam syurga yang sejahtera. Macam tu. Ya. Kerana sesungguhnya aku tidak duduk, ini kesan daripada tidak ikhlas, apa yang berlaku pada diri beliau sendirilah. Kalau beliau dalam satu majlis tu berniat padanya untuk tawaduk, kecuali aku telah mengatasi ahli majlis itu sebelum aku berdiri daripada mereka. Aku tidak duduk dalam sebuah majlis yang aku berniat padanya untuk mengatasi mereka, kecuali terbuka segala kelemahanku. Baik, habis. Dan kemudiannya dalam fasal yang ketiga itu pula, tuan-tuan, tuan pengarang ini padanya terakhir sekali, fasal yang ketiga pada bab yang ketiga ini membicarakan tentang niat itu penentu balasan kebaikan dan kejahatan. Seperti yang telah disebutkan dalam hadis yang sahih, bahawa Rasulullah SAW pernah bersabda, Inna Allah Ta'ala katabal hasanat wa sayyiat, faman hamma bihasanatin, falam ya'malha katabaha Allahu indahu hasanatan kamilatan, wa in hamma biha, fa'amilaha katabaha Allahu asyara hasanatin ila sab'imi'atin, ila sab'imi'ati dhi'fin ila adha'afin kasirah. Artinya, sesungguhnya Allah Ta'ala menulis akan segala kebaikan dan kejahatan. Jadi Allah Ta'ala tulis, maknanya dicatat oleh malaikat pencatat, yang Allah Ta'ala perintahkan untuk mencatat semua apa kebaikan dan kejahatan yang dilakukan oleh hamba-hamba Allah, oleh makhluk Allah Ta'ala daripada kalangan jin dan manusia. Jadi siapa-siapa dia tu yang bercita-cita ni maknanya kehendak yang telah ditetapkan kuat lah. Kehendak yang ditetapkan kuat dalam hati kita tu nak melakukan satu satu kebaikan. Lalu dia tidak dapat melaksanakannya, dan secara ditulis oleh Allah baginya satu kebaikan yang sempurna. Dan barang siapa bercita-cita dengan satu kebaikan lalu ia dapat melaksanakannya, nescaya Allah menulis di sisinya 10 kebaikan sehingga kepada 700 kali ganda dan sampai kepada ganda yang sangat banyak. Baik. Nampak di sini menyatakan kelebihan tentang niat. Jadi kalau bila kita niat, azam kita melakukan satu kebaikan, tetapi kita tak dapat buat, disebabkan oleh ada keuzuran daripada keuzuran syarak, maka dicatat kita dapat satu pahala. Tak sia-sia niat tu, walaupun kita tak buat. Tetapi kalau dapat buat, digandakan, sehingga kan gandaan-gandaan yang banyak. Dan telah disebutkan pula dalam hadis yang sahih bahawa Rasulullah SAW pernah bersabda tentang sepasukan tentera yang menuju ke Mekah. Baginda Nabi cerita kepada Sayyidatina Aisyah, ada sekumpulan tentera yang pergi ke Mekah nak menghancurkan Kaabah, lalu mereka yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim, ditenggelamkan masuk ke dalam bumi mulai daripada barisan hadapan tentera ni sampai ke barisan akhir. Ini bukan cerita dongeng, ni Nabi cerita kat Aisyah. Mana tentera yang nak pergi meruntuhkan Kaabah ni, nak menghancurkan Kaabah ni, Allah Ta'ala tenggelamkan masuk dalam bumi daripada barisan depan sampai ke barisan akhir sekali. Habis keseluruhan mereka. Lalu Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana mereka dibinasakan secara keseluruhan, totally, sedangkan ada di antara mereka orang yang sebenarnya tidak berdosa? Maka Nabi SAW bersabda, yukhsafu bi awalihim wa akhirihim summa yub'asuna ala niyatihim. Ni fokus dia kat sini. Tentera ini dibinasakan secara keseluruhan. Memanglah ada dalam jumlah yang baik, yang tak baik. Umum tuan-tuan, bala Allah Ta'ala ni, musibah bila Allah Ta'ala turunkan, dia meliputi semua. Orang baik ke, orang tak baik ke, orang buat amal taat ke, orang buat maksiat ke, semua tak terkecuali. Tetapi di hari kemudian pada hari kiamat nanti, mereka akan dibangkitkan mengikut niat mereka masing-masing.
Mangkali ada di kalangan tentera-tentera tu yang terpaksa. Bukan dia nak pergi, dia terpaksa, dia dizalimi. Maka terpaksa ni maklum kita Allah Ta'ala afwan. Telah sabit pula di dalam hadis Bukhari dan Muslim daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, la hijrata ba'dal fathi walakin jihadun wa niyatun. Masih lagi sekitar tentang niat. Jadi tentang hadis ini tentang menyatakan tentang tiada ada hijrah lagi sesudah Fathu Makkah, pembukaan kota Mekah. Tetapi yang ada hanyalah jihad dan niat. Para ulama berbeza pendapat dalam menghuraikan hadis ini. Ada yang berkata bahawa tidak ada hijrah lagi dari Mekah ke Madinah. Ini pengertian hadis ni lah. Nak bagi tahu apa pengertiannya. Jadi ulama khilaf pada tafsiran hadis ini. Apa makna la hijrata ba'dal fathi? Tak ada hijrah lagi selepas daripada pembukaan kota Mekah. Pembukaan kota Mekah pada tahun ke berapa? 8 hijrah kan? Tak ada lagi hijrah tu makna apa? Jadi antara pendapat pertamanya maknanya tak ada lagi hijrah daripada Mekah ke Madinah selepas Fathu Makkah. Tak ada lagi dah. Sebab Mekah dah jadi Darul Islam. Selepas Fathu Makkah. Maknanya tak ada hijrah yang sempurna selepas Fathu Makkah. Sempurna kelebihan dia tu. Seperti mana hal sebelum daripada Fathu Makkah. Kemudiannya yang lain pula, ada pun berhijrah dari negeri kafir pada hari ini selepas daripada Fathu Makkah. Maka hukumnya kekal lagi. Adalah wajib yang sangat pasti ke atas setiap orang yang berkuasa berbuat demikian, iaitulah apabila ia tidak berkemungkinan untuk mengamalkan syariat Islam di sana. Jadi hukum hijrah ni berpindah daripada negeri kafir yang mana kita tak mampu untuk, tak dibenarkan, tak memungkinkan kita untuk melakukan syariat Islam. Solat tak boleh, puasa tak boleh, zakat tak boleh, haji ditegah. Maka kita wajib berpindah seandainya kita mampu. Wajib kita berpindah, wajib kita berhijrah. Kalau seandainya kita sebaliknya, kalau kita duduk negara kafir, tetapi kita boleh buat syariat Islam situ sembahyang, tak ada tegahan, maka hukum berhijrah itu sunat. Kemudiannya, dan telah sampai riwayat kepada kami daripada Imam Abu Maisarah Al-Kufi Al-Hamzani, salah seorang tabi'in radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau apabila mengambil pemberiannya daripada Baitul Mal, pasti beliau mensedekahkan sebahagian daripadanya. Lalu apabila beliau sampai balik ke rumah, keluarganya memeriksa pemberian tersebut, maka mereka mendapatinya dalam keadaan sempurna. Lalu ia berkata kepada anak saudaranya, tidakkah kamu juga mahu berbuat demikian? Maka mereka menjawab, jikalau kami tahu bahawa pemberian itu pasti tidak berkurang, nescaya kami mahu berbuat demikian. Lalu berkata Abu Maisarah, sebenarnya aku tidak pernah mensyaratkan yang demikian itu kepada Allah Ta'ala. Baik. Jadi pada kisah yang ini pula tuan-tuan, riwayat yang dibawa oleh Imam Nawawi ni, yang kita perenggan yang baru kita baca ni, menyatakan tentang kelebihan kelebihan ikhlas ni, kelebihan jujur ni, kelebihan menghadirkan niat. Makna Allah SWT bagi keluasan lagi ketika di dunia. Bersedekah benar, ikhlas, kan Allah SWT, Allah SWT ganti. Bahkan datang waris hadis bahawa malaikat pagi-pagi, ada malaikat yang dia memang doa, bila masuk waktu pagi, dia doa, ya Allah, bagilah ganti kepada orang yang berinfak, bersedekah, dan binasakanlah orang-orang yang harta yang orang yang kedokut bakhil daripada bersedekah. Tu dia, ni kelebihan. Kemudiannya telah berkata Imam Syafi'i, segala kebaikan dunia dan akhirat terhimpun pada 5 perkara. Pertama, kaya diri. Apa makna kaya diri? Kaya diri ni maknanya tidak berhajat kepada selain Allah dan tidak bergantung harap. Tahan diri dari menyakiti orang lain. Perkara kedua, jangan kita nak menyakiti orang lain dengan tidak sebenar, yang tak dibenarkan oleh syarak menyakitinya. Yang ketiga, mengusahakan yang halal, kerja kita, ataupun kita memastikan apa pengambilan kita terhadap makan, minum, pakai, tempat tinggal, kenderaan kita, semua perkara-perkara yang halal. Berpakaian dengan pakaian takwa ni makna apa? Melazimi takwa. Buat yang disuruh, tinggal yang ditegah. Baik yang wajib, yang sunat maupun yang haram dan yang makruh nak ditinggalkan. Dan terakhir, percaya. Makna siqah, percaya, kuat kepercayaan, teguh kepercayaan kita dengan terhadap pemeliharaan Allah Ta'ala pada segala perkara. Ni semua kebaikan terhimpun pada 5 perkara ni. Kemudian Imam Nawawi seterusnya
membawa satu riwayat yang sampai kepada beliau daripada Imam Ahmad bin Salamah. Dan beliau ni adalah dikatakan daripada kalangan wali-wali abdal. Kata beliau, barang siapa yang mengaji ilmu hadis dengan tujuan lain daripada keredaan Allah Ta'ala, maka pasti ia akan tertipu. Ini keburukan seandainya kita niat tak betul, kita niat menuntut ilmu, niat buat amal taat tak betul kerana perkara-perkara keduniaan, kita akan tertipu. Tertipu di sini ni dengan makna apa? Kita akan tertipulah dengan dunia, tertipu dengan syaitan, tertipu dengan nafsu amarah. Kenapa? Kerana kita tak dapat sebenarnya perkara tersebut dan kita akan mendapat balasan yang buruk kadang di dunia dan yang pastinya di hari kemudian. Dan berkata Imam Ahmad bin Abi Al-Huwara, sikit lagi ni, tak banyak ni. Ataupun Al-Hawari, Al-Hawari. Jadi kalau nak ikutkan, nak habiskan ni, ada beberapa muka surat lagi. Jadi kita tak tidak bercadang untuk nak membaca pada setiap lembaran ini, tetapi apa yang perkara-perkara yang penting yang kita nak ambil daripada ini fasal yang terakhir, fasal yang ketiga ni, fasal terakhir daripada bab yang ketiga ni lah, yang mana menyatakan tentang niat tu penentu balasan kebaikan dan juga kejahatan. Jadi dalam perenggan yang seterusnya tu, Abu Al-Hawari, bukan Abu Al-Huwara, Abu Al-Hawari. Sebentar ya. Wa qala Ahmad bin Abi Al-Hawariyah, ataupun boleh baca Al-Hawara, Al-Hawara, ataupun Al-Hawari. Sayyidul Jalil dalam kitab Az-Zuhud daripada guru beliau bernama Ishaq bin Khalaf, Abdul Rahman bin Aswad radhiyallahu anhu tidak makan sepotong roti pun kecuali beliau berniat. Lalu Ahmad bertanya kepada gurunya Imam Ishaq bin Khalaf, bagaimana maksud berniat ketika makan roti itu? Lalu Imam Ishaq bin Khalaf jawab, beliau itu Abdul Rahman bin Aswad makan roti sehingga apabila terasa berat badan daripada semayang, lalu beliau mengurangkannya supaya ringan badannya untuk semayang. Sehingga apabila beliau menjadi lemah, maka beliau kembali makan roti supaya menjadi kuat. Jadi beliau makan, highlightkan ujung tu. Makan atau tak makan adalah kerana semayang. Maknanya niat makan tu nak dapatkan asbab tenaga untuk buat amal ibadat. Kalau makan berat badan, dia tak makan, kurangkan makan. Kalau lemah badan tak dapat nak semayang, dia pun makan. Macam tu. Kemudiannya berkata Ahmad bin Abi Al-Hawari ataupun Hawara pula, aku pernah mendengar Imam Abu Sulaiman Darani rahimahullah Ad-Darani rahimahullah ta'ala berkata, bermuamalahlah kamu. Bermuamalah ni berhubunganlah dengan Allah Ta'ala dengan hati. Maknanya apa? Sucikan hati, bersihkan daripada sebarang kotoran, sifat-sifat kecelaan, dan jangan kamu cederakan satu daripada amal-amal zahir. Maknanya jangan kita abaikan menyempurnakan amalan-amalan ketaatan yang zahir. Rasanya macam tak dan kita nak habiskan pada malam ni lah tuan-tuan. Sampai setakat tu dulu lah kot. Jadi setakat ni, maka kesimpulan yang kita dapat daripada apa yang telah kita bicara pada malam ini, saya berpesanlah kepada diri saya sendiri dan tuan-tuan yang dikasihi sekalian akan kesimpulan ini, iaitu beramallah kita dengan ikhlas dan jujurlah kita pada segala keadaan, segala tingkatan-tingkatan jujurlah kita terhadap Allah, jujurlah kita terhadap diri kita dan juga terhadap orang-orang yang lain.
Dan semoga kita tergolong dalam golongan as-siddiqin. Sampai sini, terlebih kurang harap dimaaf. Salah silap saya harap diperbetulkan. InsyaAllah panjang umur, kita jumpa lagi minggu depan. Wallahu a'lamu bissawab. Wa ilaihil marji'u wal ma'ab. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil hilmi wa sahlana abwaaba fadlik wa anshur alaina min khazan rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik kama nawwartal arda was sama' bi nuri syamsik. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna jitinabah. Allahumma arinal asya'a kama hi, Allahumma arinal asya'a kama hi, Allahumma arinal asya'a kama hi. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Allahumma akhtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bi su'il khatimah. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa azziqna halawatal iman bima ja'a bihi walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.